لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن سار على نهجه ومن سن بسنته ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Tuan Imam, staf kepimpinan masjid, tuan-tuan sidang jemaah dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingganya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita pelbagai nikmat pemberiannya
sehingga memungkinkan kita untuk terus berada dalam keadaan bertakwa dengan melaksanakan segala bentuk titah perintahnya dan dalam masa yang sama menjauhi segala bentuk larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung perbincangan kita daripada kitab Rahsia Kematian dan Alam Akhirat serta Alam Kiamat ini dengan tajuk kecil kita iaitu Sebab Malaikat Maut Mencabut Nyawa Para Makhluk. Kita dah tahu sebelum ini kita dah bincangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat yang tidak terhitung jumlahnya itu, antara yang ditugaskan untuk mencabut nyawa yang diketuai oleh malaikat Israel itu, dan setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditaati dan dipatuhi oleh para malaikatnya tanpa ada sebarang perlawanan atau percanggahan antara apa yang diperintahkan dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat, berbanding dengan manusia yang juga makhluk Allah, tetapi masih ramai lagi manusia yang tidak melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan pelbagai alasannya manusia telah berpaling daripada apa yang telah dijanjikan bagi dirinya, dan dia sendiri telah berjanji untuk melakukan ketaatan di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Az-Zuhri dan Wahab bin Munabih meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril alaihissalam untuk mengambil beberapa tanah dari bumi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari tanah tersebut suatu makhluk. Satu ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk ambil tanah di bumi untuk diciptakan suatu makhluknya. Malaikat Jibril alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya. Maknanya ada juga dialog antara malaikat Jibril dengan Allah yang memperlihatkan kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita ada perintah yang tidak mampu untuk dilaksanakan oleh makhluknya ataupun oleh malaikat Jibril, khususnya dalam kisah ini dinyatakan sendiri oleh malaikat Jibril kepada Allah, dan Allah memperkenankan. Sedangkan kita sebagai manusia, Allah awal-awal lagi dah sebut dah, Allah tidak membebani, tidak memberikan apa juga taklif dan tanggungjawab kepada kita, melainkan apa yang telah diperintahkan itu memang mampu dan layak untuk kita lakukan. La yukallifullah illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah memberati, tidak Allah mempertanggungjawabkan kepada kita manusia ini khususnya, melainkan apa yang dipertanggungjawabkan kepada kita adalah suatu yang memang mampu kita buat dan boleh kita buat. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutuskan malaikat Mikail untuk melakukan tugas yang sama. Sudah ambil tanah di bumi untuk dijadikan satu ciptaan baru, seperti yang diperintahkan Allah SWT kepada malaikat Jibril. Tetapi malaikat Mikail alaihissalam pun tidak mampu melakukannya. Malaikat yang membawa rezeki, yang orang Yahudi kata malaikat subsidi itu, lau kunta Mikail lataba'naka. Satu ketika orang Yahudi bertanya kepada Nabi dengan beberapa soalan. Dia kata, kalau 3 soalan ini kamu boleh jawab dengan betul, nescaya kami akan ramai-ramai menganut agama Islam, menganut apa yang kamu bawa, wahai Muhammad. Ini sikap orang Yahudi. Soalan pertama ditanya, Nabi dia boleh jawab dengan betul. Soalan kedua juga mereka menyatakan benar, seperti mana yang mereka kendaki jawapannya. Dan soalan yang ketiga ditanyakan kepada Nabi, siapa dari kalangan malaikat yang menjadi sahabat baik kamu, yang menjadi teman karib ataupun yang dekat dengan kamu. Maka Nabi menjawab, dalam banyak-banyak malaikat yang diutuskan oleh Allah SWT, yang diciptakan oleh Allah SWT, Nabi menyatakan malaikat Jibril lah malaikat yang paling rapat dengan dia, selalu bertemu dengan dia. Bahkan lebih 25,000 kali diriwayatkan malaikat Jibril bersama-sama dengan Nabi. Tapi dengan jawapan ini, orang Yahudi kata, lau
la kunta Mikail lataba'naka. Kalau kamu kata Mikail, niscaya kami semua akan ikut kamu. Akan ikut kau, wahai Muhammad. Kerana apa? Kerana orang Yahudi menyatakan bahawa malaikat Mikail lah yang membawa rezeki, yang membawa benda yang baik-baik, yang tak membawa perhabaran, bawa sifat atau perangai jahat Yahudi, seperti mana yang dibawa oleh malaikat Jibril dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia memang tahu, orang-orang Yahudi juga termaklum dalam Taurat, dalam kitab Taurat, bahawa malaikat Jibril merupakan ketua kepada para malaikat, mengetuai para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah sifat orang degil, sifat orang angkuh. Walaupun tahu benda itu benar, mereka dengan pilihan mereka sendiri membelakangi kebenaran yang mereka sendiri tahu. Dan sifat ini bukan sahaja dilaknati dan dimurkai oleh Allah SWT terhadap orang Yahudi, siapa jugalah yang berperangai sedemikian, angkuh, tidak mahu menerima kebenaran, sedangkan dia mengetahui kebenaran itu ada, kebenaran itu ada bersama-samanya, tetapi dia tidak bersama dengan kebenaran semata-mata kerana keangkuhan, kerana sifat sombong yang ada pada dirinya. Inilah juga yang dilalui oleh yang dilalui oleh iblis. Dan demikian jugalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bukan mereka tidak mengetahui Muhammad itu benar sebagai utusan Allah, tapi sifat ataupun sikap mereka yang angkuh, yang menjadikan mereka tidak mahu menerima kebenaran, kalau bukan seperti mana selera ataupun apa yang dikendaki oleh hawa nafsu mereka. Sebab mereka menjadikan selain daripada Allah, mereka mengakui Allah itu sebagai Tuhan, tapi mereka juga menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Allah juga sebut dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu lihat berapa ramai manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dalam kehidupannya, membujur lalu melintang sapu. Sedangkan dalam kehidupan kita ini ada batasan-batasan, ada hak kita, ada hak orang lain, ada hak keluarga, ada hak untuk kawan-kawan, ada hak untuk negara dan sebagainya. Tidaklah semua perkara yang kita boleh dapat itu menjadi milik kita. Kadang-kadang pun yang dah ada di poket kita pun tak semua menjadi milik kita, tak menjadi milik kita yang sebenar, melainkan ianya perlu diagih-agihkan ataupun ada hak-hak yang tertentu dalam pemilikan kita itu sendiri. Malaikat Mikail alaihissalam pun tidak mampu melakukannya. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengutuskan malaikat Israel alaihissalam, dan Israel alaihissalam juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tidak mahu melakukan tugas tersebut. Dah 3 malaikat dah, Jibril, Mikail, Israel. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkannya. Maknanya pada malaikat Israel ini, dia mohon supaya terkecuali jugalah daripada tugas tersebut. Tapi Allah SWT tidak mengizinkan kepada malaikat Israel untuk berlepas diri ataupun tidak melakukan perintahnya. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berfirman, yang maksudnya, adakah kamu meminta perlindungan, adakah kamu meminta perlindunganku daripada tugasan tersebut? Malaikat Israel alaihissalam menjawab, benar. Allah Subhanahu Wa Taala lalu berfirman, mengapa kamu tidak mengasihinya sebagaimana telah dilakukan oleh kedua orang tetamumu, yang dilakukan oleh kedua orang temanmu, yakni Jibril dan Mikail terhadapnya. Israel kemudian berkata, mentaati perintahmu lebih wajib bagiku daripada memberikan rahmat kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pergilah kamu wahai malaikat maut, aku telah memberimu kuasa untuk mencabut nyawa mereka. Malaikat maut lalu menangis. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apa yang membuat kamu menangis? Malaikat maut menjawab, engkau menjadikan daripada makhluk ini para nabi dan rasul serta orang-orang pilihan, dan engkau menciptakan sesuatu yang amat dibenci mereka, iaitu mati. Jika mereka tahu bahawa aku yang mencabut nyawa mereka, maka mereka pasti memaki-maki dan membenci aku. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku menjadikan penyakit atau yang lainnya sebagai penyebab kematian,
sehingga mereka tidak akan mengaitkan kematian kepadamu. Di sebalik tugasan mencabut nyawa itu, diminta malaikat Israel mencabut nyawa manusia, termasuklah para rasul, nabi dan sebagainya. Tetapi Allah memberikan juga kelonggaran kepada malaikat Israel ini, bahawa Allah akan berikan sebab-sebab lain ataupun sebab penyakit, sebab kemalangan ke apa dan sebagainya, supaya manusia tidak terus menyalahkan Israel dalam menyempurnakan tugasannya mencabut nyawa para manusia. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menciptakan penyakit dan segala sesuatu yang boleh menyebabkan kematian. Sebab itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah mengimani baik perkara baik ataupun buruk itu berlaku dengan izin Allah, biiznillah, datangnya daripada Allah. Kita datang daripada Allah dan kepada Allah juga kita dikembalikan. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah juga kita dikembalikan. Daripada tanah kita diciptakan, kepada tanah kita dikembalikan, dan dari tanah juga kita akan dihidupkan sekali lagi untuk menjalani kehidupan yang sebenar-benarnya. Kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan sementara, kehidupan yang penuh dengan tipu daya, kehidupan yang banyak ujiannya, di mana dengan adanya kematian bukanlah mengakhiri segala apa yang ada dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya kematian itu merupakan pintu gerbang untuk kita memulai satu penghidupan yang lebih mencabar lagi, kehidupan yang lebih benar lagi, di mana kehidupan yang tiada kesudahannya. Itulah tujuan sebenar Allah menciptakan manusia, untuk menuju ke syurga ataupun ke neraka. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang terselamat daripada api neraka dan dimasukkan ke syurga, itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Tujuan yang sebenar-benarnya yang manusia capai, di mana Allah menciptakan manusia untuk menjadi penghuni syurga. Dan tujuan itu bila manusia capai, maka itulah kemenangan, kejayaan, tujuan yang sebenar-benarnya yang patut dan manusia perolehi. Tapi berapa ramai nanti manusia? Bukan saja manusia, para jin pun memenuhi neraka Jahannam. Hingga kan berlaku dialog diabadikan dalam Al-Quran antara petugas penjaga neraka di luar dan di dalam neraka itu sendiri. Allah kekalkan dalam surah Lazim ataupun dalam juz Amma kita akan jumpa ayat malaikat yang bertugas di luar neraka yang menghumban manusia dan jin akan bertanya, Halim talati. Dalam surah apa Ustaz? Halim talati. Ada ruang lagi ke kat dalam nak humban ni? Hal min mazid, kata malaikat yang ada dalam neraka, ada nak tambah lagi ke? Dah penuh dah neraka Jahannam tu, punya dah padat, punya dah penuh di kalangan jin dan manusia. Tetapi masih ramai lagi nak dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Hingga kan malaikat yang ditugaskan menjaga ataupun petugas neraka ini, petugas neraka Jahannam ini, bertanya kepada malaikat yang berada di dalam neraka, bertanya, Halim talati, ada ruang lagi tak nak humban ni? Ada tempat lagi tak nak humban ni? Ramai lagi ni nak dihumbankan dalam neraka. Yang bertugas dalam neraka, malaikat menyatakan, hal min mazid, nak tambah lagi ke? Ada lagi ke yang nak masuk? Tu punya ramai, punya banyak. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Surah apa Ustaz tadi yang Halim talati, hal min mazid tu? Surah Qaf, surah Qaf. Tuan-tuan boleh tengok nanti dalam surah Qaf, ada ayat Halim talati. Betul istilahnya Halim talati, hal min mazid. Maksudnya
Ada ruang lagi kah? Atau apa? Yalah, ada ruang lagi kah? Hal min mazid? Nak tambah lagi kah? Dan sebagainya. Itulah Allah menyatakan bahawa akan dipenuhi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia yang sifatnya, sikapnya ketika hidup di dunia, lahum qulubun la yafqahuna biha. Jin dan manusia yang akan memenuhi neraka jahanam itu ketika hidup di dunia, mereka ada hati tetapi tidak peka, tidak merasai seperti mana dirasai oleh saudara-saudara mereka yang lain. Ya, kan Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan, man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tak merasai keduka citaan, kesengsaraan, kesakitan sahabat-sahabatnya yang lain, seperti mana orang beriman itu digambarkan bagaikan satu tubuh, satu juzuk tubuh yang sakit, seluruh tubuh merasai kesakitannya. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi menyatakan bahawa bandingan seorang Islam itu bagaikan sebuah bangunan, saling kukuh mengukuhkan antara satu sama lain, masing-masing mempunyai peranan dan fungsi tersendiri. Maka sebagai seorang beriman, kita kena ada sikap prihatin, sifat bertanggungjawab terhadap saudara-saudara kita, walau di mana mereka berada, di Rohingya ke, di Palestin ke, di Syria ke, di selatan Thai ke, di selatan Filipina ke. Jangan kita merasakan itu tempat lain, jauh, bukan tempat kita. Dan inilah antara sikap jin dan manusia yang akan memenuhi ke jahanam, adalah kalangan jin dan manusia yang tidak mempunyai perasaan, tidak mempunyai rasa tanggungjawab, sifat prihatin mereka terhadap sesama orang beriman, sesama jin yang beriman dan sebagainya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak peka, tidak sensitif, tidak merasai keduka citaan, tidak merasai kesakitan, kesengsaraan saudara-saudaranya, jiran tetangganya, sahabat-sahabatnya, sama ada dalam keadaan sedu ke kenyang, lagu Hijaz sendu dan sedu dan sendu sendawa dan sendawa itu maksudnya senanglah, kenyang, ataupun sedu sedang dalam keadaan menangis dan sebagainya. Maknanya kena tahu, bukan saja-sajanya nak tayang-tayang ni tengah makan nasi Arab, tunjuk hidangannya, kongsi dalam media sosialnya ke apa dan sebagainya, tapi tak pernah mengajak pun. Tengok dalam media sosialnya berkali-kali, kawan yang jauh boleh diajak, tak siapa-siapa boleh diajak, tapi adik-beradik sendiri tak pernah merasa, tak pernah dijamu, tak pernah diajak bersama dalam kegembiraannya, dalam merasai benda-benda yang baik dan sebagainya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki hati tetapi mereka memiliki mata tetapi tidak menggunakan mata pandangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi manusia yang memerhatikan ayat-ayat Allah, sama ada ayat-ayat yang makruah, ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, kitab-kitab agama yang boleh dipelajari, ataupun ayat yang mangzurah, kejadian-kejadian yang berlaku dalam kehidupan mereka yang sepatutnya menandakan kebesaran Allah, kekuatan Allah, keagungan Allah terhadap dirinya, untuk menjadi lebih patuh dan taat, lebih sedar dan insaf terhadap kehidupan yang sebenar untuk dia menuju di akhirat. Mereka juga walahum azanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tetapi tidak menggunakan telinganya sebaik mungkin untuk mendengar ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat agama. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang suka mendengar nasihat-nasihat yang baik, benda-benda yang baik, dan melakukan benda-benda yang baik dalam kehidupan kami. Kita berdoa ketika basuh telinga, ketika wuduk ke, ataupun bila-bila masa pun lah, antara doa yang baik untuk kita baca selain daripada ketika beristinja kita berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa ahsin farji minal fawahish. Ya Allah, peliharalah kehormatanku daripada perbuatan-perbuatan keji, dan peliharalah kehormatanku dari perbuatan keji,
Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharalah kehormatanku daripada perbuatan-perbuatan keji. Yang elok kita baca, yang elok kita ajarkan kepada anak cucu kita, agar kita menjadi manusia yang tidak rugi ketika hidup di dunia, dan setelah kita meninggalkan dunia ini juga, zuriat keturunan kita adalah kalangan mereka yang memberikan keberuntungan yang melimpah ruah kepada kehidupan kita di alam kubur. Kerana amal baik yang dilakukan oleh zuriat keturunan kita akan mendapat ganjarannya tanpa dikurangkan walau sedikit pun kepada punca keturunan yang mereka hidup itu sendiri. Maksudnya kepada ibu bapa, kepada datuk nenek yang di atas itu semua akan beroleh ganjaran baik apa yang dilakukan oleh zuriat keturunan mereka. Ulaika kal an'am, bahkan Allah menyatakan orang yang ada akal orang yang ada hati tidak peka, ada telinga tidak mahu mendengar dengan baik, ada mata tidak mahu melihat ayat Allah, mereka ini diumpamakan binatang-binatang ternakan, balhum adallu, bahkan mereka lebih teruk lagi, lebih sesat lagi, lebih tak guna lagi. Kalau binatang ternakan ada juga faedahnya untuk kegunaan dalam kehidupan manusia, tapi kalau manusia di dunia lagi yang tak mendengar nasihat agama, yang tidak menggunakan mata, telinga dan hatinya untuk menjadi manusia benar-benar bertakwa, kalau disembelih macam binatang ternakan pun tak ada siapa nak makan, bahkan menjadi riuh rendah ataupun kecoh dan sebagainya. Sebab itu jadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas tujuan dan amalannya dalam hidup di dunia ini, bahawa kita bersama-sama berlumba-lumba dalam melakukan benda-benda yang baik, benda-benda yang menjadi Allah gembira dan suka kepada kita. Jangan sekali-kali wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sekali-kali kita melakukan bertolong bantu dalam perkara-perkara yang membawa kepada dosa dan permusuhan. Bahkan kita jelas disuruh untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong bantulah, saling tolong menolong kita kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang boleh membawa ganjaran pahala. Jangan sekali-kali perkara yang boleh membawa kebaikan dan membawa kepada ketakwaan, dan jangan sekali kita bertolong bantu dalam perkara yang boleh membawa kepada dosa dan permusuhan. Malaikat Israel alaihissalam menjawab, benar Allah SWT lalu berfirman, mengapa kamu tidak mengasihinya sebagaimana yang telah dilakukan oleh kedua orang temanmu, ini Jibril dan Mikail, terhadapnya. Maksudnya tugasan, tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepada malaikat mana pun mereka terima dengan penuh gembira, berlapang dada. Tapi malaikat Israel sedih menerima tugas untuk mencabut nyawa ini, kerana dia sedar tugasnya itu akan melibatkan juga kesakitan kepada para Rasulullah, pada kekasih Allah, pada para Nabi, orang-orang salih, orang-orang baik juga merasai sakitnya dicabut nyawa ketika sakratul maut itu, yang menjadi tugas kepada malaikat Israel menyempurnakan tanggungjawab tersebut. Israel kemudian berkata, mentaati perintahmu lebih wajib bagiku daripada memberi rahmat kepadanya. Allah SWT berfirman, pergilah kamu wahai malaikat maut, aku telah memberimu kuasa untuk mencabut nyawa mereka. Malaikat maut lalu menangis. Allah SWT bertanya, apa yang membuat kamu menangis? Malaikat maut menjawab, engkau menjadikan daripada makhluk ini para nabi dan rasul serta orang pilihan, dan engkau menciptakan sesuatu yang amat dibenci mereka, iaitu mati. Manusia ini memang takutkan kepada kematian, sukakan kepada keduniaan itu, hingga kan menjadi penyakit kepada orang beriman yang akan menyebabkan kehancuran mereka, seperti mana bandingan orang menghadapi makanan dalam keadaan terlalu lapar. Kerana orang beriman pada ketika itu, orang Islam sudah mempunyai sifat wahan. Ditanya oleh para sahabat, mal wahnu ya Rasulullah, apa sifat wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, cintakan jawatan, cintakan kedudukan, cintakan harta benda, cintakan kepada benda-benda yang boleh menjauhkan mereka daripada
dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak salah kaya kalau lebih boleh membawa kepada lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kedudukan, dengan apa juga perkara sepatutnya membawa kita lebih dekat lagi, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalaulah dengan sebab apa yang kita miliki, apa yang Allah anugerahkan menyebabkan kita lebih jauh, itulah dikatakan orang yang mencintakan dunia wa karahiyatul maut. Dengan itu juga, dengan sebab sayangnya dunia menyebabkan manusia takut kepada kematian, yang kematian itu pasti datang, tidak terkecuali siapa pun, tidak siapa boleh menongkat langit hidup selama-lamanya, di mana kematian tetap berlaku. Jika mereka tahu bahawa aku yang mencabut nyawa mereka, maka mereka pasti memaki dan membenci aku, kata malaikat Israel. Allah SWT lalu berfirman, aku menjadikan penyakit atau lainnya sebagai penyebab kematian, sehingga mereka, yakni manusia, tidak akan mengaitkan kematian kepadamu. Allah SWT kemudian menciptakan penyakit dan segala sesuatu yang boleh menyebabkan kematian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis yang seumpama ini. Malaikat maut mengambil tanah asal kejadian Adam dari 6 buah bumi, dan tanah yang paling banyak diambil adalah tanah yang berasal dari bumi yang ke-6. Bumi yang ke-7 adalah neraka Jahanam, sedangkan pada bumi yang ke-7 tidak terdapat apa-apa. Setelah malaikat maut membawa tanah itu, Allah berfirman kepadanya, sebaiknya mereka berlindung padaku daripadamu. Maknanya bukan takutkan malaikat Israel, sepatutnya takutkan Allah SWT. Takutkan Allah, semakin dekat kita berusaha untuk mendekatinya. Bukan seperti mana kita takut dengan makhluk, kita akan berusaha menghindari dan menjauhinya. Tapi takutkan Allah dengan kita semakin berusaha untuk memperolehi perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qutaibi menambah keterangan hadis tersebut. Dia menceritakan bumi berkata kepada Allah SWT, ya Allah, engkau menciptakan langit dan tidak mengurangkan sesuatu pun daripadanya. Tetapi ketika engkau menciptakan aku, engkau juga mengurangkan aku. Ambil tanah jadi makan manusia. Allah SWT lalu berfirman, aku bersumpah, segala kebaikan yang dilakukan mereka akan aku berikan kepadamu. Apa yang dibuat oleh manusia, perbuatan baiknya akan mendapat faedah kepada bumi, janji Allah. Bumi berkata, aku juga bersumpah akan menyiksa sesiapa sahaja yang derhaka kepadamu. Sebab itu, hampir boleh dikatakan, melainkan Nabi dan Rasul, tidak terkecuali daripada manusia ini, daripada himpitan kubur. Nanti kita akan bincangkan dalam tajuk yang akan datang, bagaimana manusia secara majoritinya tidak terlepas daripada himpitan kubur. Antara penyebab besarnya ialah kerana tidak memelihara kesucian selepas buang air. Sama ada kencingnya tidak tos ke, kerana istinjaknya tidak menepati syarak dan sebagainya. Antara perkara-perkara yang menyebabkan manusia diseksa dengan himpitan kubur. Ambil sempurna, ambil wuduknya suci daripada hadas kecilnya tidak sempurna, ataupun mandi wajibnya tidak sempurna, hingga menyebabkan dia terus menanggung hadas dengan melakukan benda-benda yang sepatutnya menjadi syarat sahnya dengan suci, ataupun dia melakukan benda-benda larangan dalam ihram dan sebagainya, sedangkan dia berterus tidak menyedari melanggar pantang larang ihram, sedangkan dia telah melanggar ataupun tidak sah haji dan umrahnya, yang menyebabkan berterusan di dalam keadaan berdosa. Kemudian tanah kejadian Adam diberi minum dengan air yang berasal dari bumi, yang rasanya berbagai, masin, manis dan tawar, serta bersih dan kotor. Itu manusia ini diciptakan daripada tanah, dan apa juga kesesuaian bagi tubuh manusia juga daripada tanah. Sebab itu dikatakan manusia, minha khalaqnakum, daripada tanah kamu diciptakan, wa minha nukhrijukum,
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Daripada tanah kamu diciptakan dan kepada tanah kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah juga kamu akan dikeluarkan sekali lagi untuk dihimpunkan di padang mahsyar, untuk dihidupkan semula dalam kubur dan melalui kehidupan-kehidupan lebih mencabar, lebih hebat lagi untuk menuju sama ada syurga ataupun neraka, yang menjadi tanda benar-benar orang yang berjaya ataupun gagal dalam ujian penghidupan dia di dunia, yang menentukan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Dengan beroleh rahmat dan kasih sayang Allah akan ditempatkan mereka di tempat syurga ataupun neraka. Ada yang meriwayatkan bahawa sudah 40 tahun roh belum juga ditiupkan ke dalam tanah asal kejadian Adam itu. Ada yang meriwayatkan bahawa sudah 40 tahun roh belum juga ditiupkan ke dalam tanah asal kejadian Adam itu. Malaikat yang lalu berhampirannya hanya berdiri sambil memperhatikan tanah itu. Mereka berkata, belum ada satu pun makhluk yang diciptakan Allah SWT yang lebih bagus daripada ini. Antaranya memperlihatkan betapa telitinya penciptaan manusia. Seperti Allah sebutkan, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Berbanding dengan Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, Allah boleh cipta dengan ada yang Allah sebut, Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Tapi manusia 40 tahun belum lagi sempurna penciptaannya, punya teliti pada penciptaan manusia. Sebab itu setelah diciptakan sempurna juzuk-juzuk pada keperluan manusia itu, soalan yang Allah tanyakan kepada manusia berbeza dengan soalan yang ditanyakan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kalau pada makhluk lain Allah tanya mudah saja, ataupun agak kasar sikitlah, man anta wa man ana, siapa engkau, siapa aku. Allah ciptakan malaikat ke, Allah ciptakan syurga ke, Allah ciptakan langit ke, Allah ciptakan bumi ke, tanah ke, Allah ciptakan nafsu ke. Allah tanya begitu. Man anta wa man ana, siapa engkau, siapa aku. Berbagai jawapan lah, tapi secara majoritinya menjawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkaulah pencipta aku, engkaulah pelindung aku, engkaulah pemberi segala-galanya telah tadi. Wa ana abduka dhaif, aku ini sekadar hamba-Mu yang lemah, yang mengharapkan penciptaanmu, yang mengharapkan pemberianmu, yang mengharapkan pemeliharaanmu dan sebagainya. Antara jawapan yang pelik ialah diberikan oleh nafsu. Punya liarnya nafsu, di awal kejadiannya pun dah jawab pelik, tak seperti mana jawapan pada ciptaan makhluk-makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain ditanya cepat je menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif, engkaulah pencipta aku, engkaulah pelindung, engkaulah yang memberi rezeki kepada aku. Aku ni sekadar, aku ni hanyalah hamba-Mu yang lemah, yang mengharapkan pemberianmu, mengharapkan pertolonganmu, mengharapkan bimbinganmu dan sebagainya. Tapi nafsu tak jawab macam itu, tak jawab seperti mana jawapan makhluk-makhluk yang lain. Dia menjawab anta ana, engkau lah, aku lah. Ada aku peduli, ada aku kisah ke? Antara itu. Hingga Allah memerintahkan malaikatnya menghumban nafsu ini ke dalam api neraka untuk 100 tahun lamanya. Dalam neraka, 100 tahun di akhirat. Di akhirat tu kadar bandingan masanya kan panjang. Al-yauma miqdaruhu 50 alfa sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat itu antaranya dibandingkan bagaikan 50,000 tahun di dunia. Sehari di akhirat menyamai dengan 50,000 tahun dunia. Baru sama dengan satu hari di akhirat. Sebab itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Dahlah satu harinya sampai 50,000 tahun bandingan dunia. Lepas tu kehidupan di akhirat itu tiada kesudahannya.
hinggalah malaikat dah berada dalam 100 tahun dalam neraka di akhirat itu, di neraka itu, Allah panggil semula, ya, Allah panggil semula para malaikatnya untuk mengambil nafsu untuk menghadap dia. Allah tanya dengan soalan yang sama, punya degilnya nafsu ini masih menjawab dengan jawapan yang sama, liar, degil dia, walaupun dah dibakar hangus, sudah diumban, dah disiksa dalam neraka itu, masih berlaku kedegilan pada hawa nafsu dan liar ini. Hingga Allah perintahkan malaikatnya untuk mengumbankan lagi nafsu ini ke dalam neraka untuk 100 tahun berikutnya. Setelah berada 200 tahun dalam neraka, ditanya oleh Allah SWT, diminta para malaikat membawa nafsu menghadap Allah, ditanya masih lagi menjawab dengan kedegilannya. Lalu Allah memerintahkan para malaikatnya menghumban lagi nafsu untuk 100 tahun berikutnya di dalam api neraka yang penghuninya dibiarkan lapar dan dahaga. Neraka Ju', neraka yang penghuninya dibiarkan lapar dan dahaga. Kalau sebelum itu ada jugalah makan nanah, makan darah, makan apa-apa, kena busuk-busuk, berduri dan sebagainya. Tapi kali ini untuk 100 tahun berikutnya, Allah perintahkan nafsu untuk berada dalam neraka yang penghuninya dibiarkan lapar, tak diberi makan dan minum, sedangkan berbagai penyiksaan, panas dan sebagainya itu ada dalam neraka itu. Hinggalah setelah berada 300 tahun dan 100 tahun akhirnya itu dalam keadaan lapar, dibawa semula nafsu untuk menghadap Allah, ditanya dengan soalan yang sama, barulah nafsu menjawab seperti mana jawapan makhluk-makhluk yang lain ketika diciptakan oleh Allah SWT dan ditanya siapa Allah dan siapa mereka, dengan jawapan anta rabbi wa ana abduka dhaif, engkaulah pencipta, engkaulah pemberi pelindung bagi diriku, aku sekadar hamba-Mu yang lemah yang mengharapkan perlindungan-Mu, mengharapkan pemberian-Mu. Tetapi setelah penciptaan manusia sempurna dengan juzuk-juzuk dari segi tubuhnya, dari segi akalnya, dari segi roh dan jiwanya itu telah sempurna yang tidak kurang daripada 40 tahun itu, Allah menanyakan kepada manusia tak seperti mana soalan kepada makhluk-makhluk yang lain. Allah bertanyakan dengan soalan-soalan yang baik, seperti mana ketika di alam roh lagi pun Allah bertanya kepada manusia, alastu bi rabbikum, adakah kamu mengakui aku ini sebagai Tuhan kamu, sebagai pencipta kamu? Kalau dalam makhluk yang lain tadi Allah tanya man anta wa man ana saja, siapa engkau, siapa aku. Tapi punya lunaknya Allah kepada manusia, Allah tanya alastu bi rabbikum, tidakkah kamu memperingakui aku ini sebagai pencipta kamu, sebagai pelindung kamu, sebagai pemelihara bagi diri kamu, pembentuk, apa lagi lah, kerana manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diriwayatkan bahawa tidak kurang 40 tahun roh belum lagi ditiupkan ke dalam jasad yang diciptakan daripada tanah itu tadi. Malaikat yang lalu berhampirannya hanya berdiri sambil memerhatikan tanah itu, tanah yang dah dibentuk rupa manusia tadi. Mereka, ini para malaikat, berkata belum ada satu pun makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih bagus daripada ini, daripada ciptaan manusia itulah. Kemudian iblis lalu berhampiran dengan tanah tersebut, dengan ciptaan manusia tadilah, dan memukul-mukul tanah itu dengan tangannya. Maka terdengar bunyi seperti bunyi belanga, berdeting lah. Bunyi dah lama, dah dijemur. Kalau kita nak buat belanga tu kan, kalau tuan-tuan ada pengalamannya, berbeza antara belanga yang cukup baik, labu yang telah diciptakan tu, dah ditempa dengan baik itu, kalau dah dibakar, dah ditempa, dah dibakar dengan baik itu, kalau yang kukuh itu, dentingan itu berbeza dengan dentingan-dentingan ataupun bunyi pada penciptaan yang kurang bermutu dan sebagainya. Iblis menghampiri pada penciptaan manusia itu, dipukul-pukul dengan tangannya hingga berdenting bunyi, seperti dentingan bila kita mengetuk belanga. Iblis lalu berkata, jika dia lebih mulia daripada aku, maka aku tidak akan sekali-kali mematuhinya. Awal lagi pun dah memang ada perasaan tak puas hatinya iblis kepada penciptaan manusia. Belum Allah tanya lagi pun dia dah ada perasaan.
Kalau inilah ciptaan ini lebih baik daripada aku tak akan bekerjasama, tak akan patuh kepada kehendak dia. Tetapi jika aku yang lebih mulia daripadanya, daripada manusia, daripada ciptaan tempaan tanah itu tadi, maka aku akan membinasakannya. Kerana dia berasal daripada tanah, sedangkan aku daripada api. Jika dia lebih mulia daripada aku, maka aku tidak akan sekali-kali mematuhinya. Manusia tidak akan dipatuhi oleh iblis. Tetapi jika aku yang lebih mulia daripadanya, maka aku akan membinasakannya. Bagi siapa yang mengiktiraf kemuliaan iblis, itulah yang akan dibinasakan oleh para iblis. Kerana dia berasal daripada tanah, sedangkan aku daripada api. Diriwayatkan dalam suatu kisah bahawa Allah SWT mengutuskan iblis untuk mengambil beberapa tanah di bumi. Sebelum itu Allah SWT mengutuskan 2 orang malaikat. Lalu iblis berkata, aku berlindung kepada Allah SWT daripadamu. Iblis kemudian membawa tanah itu dan menyerahkan kepada Allah SWT. Allah SWT lalu berfirman, demi kebesaranku, aku akan menciptakan suatu makhluk yang diambil oleh tanganmu dan menjadikan kamu tidak senang. Ada mereka menyatakan bahawa untuk menciptakan manusia, yang Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk ambil tanah daripada bumi itu, yang bertanggungjawab ambil adalah iblis. Ada riwayat menyatakan begitu. Dan pada ketika iblis mengambil tanah daripada bumi itu pun, dia telah mempunyai lintasan niat dan perasaannya menyatakan bahawa aku berlindung kepada Allah SWT daripadamu. Kemudian iblis kemudian membawa tanah itu dan menyerahkan kepada Allah SWT. Lalu Allah berfirman, demi kebesaranku, aku akan menciptakan suatu makhluk yang diambil oleh tanganmu dan menjadikan kamu tidak senang. Ataupun menjadi nyatanya musuh yang nyatalah kepada manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, daripada tugasan iblis yang mengambil tanah daripada bumi untuk diciptakan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun manusia itu sendiri yang menghinakan pada dirinya hingga menjadi antara ciptaan Allah yang paling hina, berbanding dengan haiwan ternakan, berbanding dengan apa jugalah ciptaan-ciptaan yang lain. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kalaulah manusia tidak memelihara kemuliaan pada penciptaan manusia itu, manusia akan menjadi makhluk yang paling hina daripada berbagai-bagai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sudah diberikan akal, sudah diberikan bimbingan para rasul, sudah dikekalkan ajaran Al-Quran sebagai panduan, telah dimuliakan manusia sebagai pengurus takbir muka bumi ini, tapi manusia tidak mengambil panduan tersebut, tidak menggunakan akal yang dikurniakan oleh Allah, tidak mengambil petunjuk para rasul dan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah SWT, menjadikan manusia yang berpaling daripada ajaran Allah ini akan menjadi manusia sebagai makhluk yang lebih hina berbanding dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Itulah kita harus semestinya memelihara kemuliaan bagi diri kita dengan kita menjadikan diri kita manusia yang mematuhi titah perintah Allah, dan dalam masa yang sama menjauhi segala bentuk tegahan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai tanda takwa, sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar berjasa, tetapi dialah pencipta, dialah yang menjadikan kita sebaik-baik kejadian dan menjadikan kita semulia-mulia ciptaannya, sehingga kan dah disediakan bagi kita syurga yang menempatkan tidak seperti mana makhluk-makhluk lain berpeluang untuk menikmati nikmat syurga seperti mana yang disediakan terhadap manusia. Maka jangan lupa, jangan lalai, jangan lari daripada apa yang telah Allah pandukan, apa yang telah Allah sediakan, manual ataupun garis panduan bagi diri kita. Jangan sekali-kali, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dank wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kazilikal yaum dan sebagainya ayat itulah bagaimana Allah menyebutkan, menyatakan bahawa siapa yang berpaling daripada peringatan aku, tidak peduli terhadap ayat-ayat aku, terhadap panduan yang telah diberikan oleh para utusan aku, fa innalahu ma'isyatan dank, sejak di dunia lagi akan ada kehinaan bagi dirinya, sempit jiwanya, tidak ada keberkatan hidup padanya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bukan sekadar itu, bangkit daripada kuburnya dalam keadaan buta, sedangkan ketika di dunia dahulu dia boleh melihat, lalu teraba-raba tertanya-tanyalah dia, lima hasyartani a'ma, kenapa bangkitkan kami daripada kubur dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, sedangkan di dunia dahulu kami boleh melihat. Maka Allah templak mereka, rasailah kamu sekarang ini, ketika di dunia dahulu diberikan kamu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk peka terhadap ciptaan Allah dan sebagainya yang tidak kamu gunakan sebaik mungkin, maka rasakanlah gelapnya ataupun hilangnya arah kamu dalam kehidupan yang kekal ini, kerana sifat berpalingnya kamu daripada petunjuk Allah ketika di dunia dahulu. Marilah bersama-sama dengan peluang dan ruang yang telah Allah berikan kepada kita, sebaik mungkin kita gunakan baki usia yang Allah berikan kepada kita yang tidak berapa tahun lagi, yang tidak berapa lama pun nak dibandingkan dengan kehidupan yang kekal di akhirat itu. Gunakanlah sebaik mungkin untuk menambahkan lagi ketakwaan dan bakti kita dalam hidup ini, sehingga kita diberikan perhatian sebagai makhluk ataupun manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah tidak berkira kepada kita dengan memberikan keampunan, keberkatan, kemuliaan sejak di dunia lagi, apatah lagi di akhirat esok, kerana sifat manusia yang Allah sendiri takjub dengan kesenangan, kemewahan yang dia miliki, dia bersyukur kepadaku. Dengan kesempitan, musibah yang dia terima, dia bersabar dengan cobaan-cabaran yang dihadapi. Maka Allah yang menciptakan manusia sendiri pun kagum, takjub terhadap manusia yang sebegini. Allah tidak hairan kalau orang sudah lanjut usia untuk berada memenuhi rumah-rumah Allah, walaupun tak ramai juga lagi rumah-rumah Allah dipenuhi oleh yang telah lanjut usia, tapi Allah cukup kagum, cukup berbangga dengan orang muda yang boleh memenuhi rumah-rumah Allah. Allah tidak hairan kalau orang kaya pemurah, tapi Allah cukup kagum jika ada di kalangan hamba-Nya yang miskin, yang papa tetapi pemurah untuk berbakti ataupun beramal soleh dalam kehidupan mereka. Sekadar itu dulu insya-Allah pada malam ini. Pastinya yang baik itu daripada Allah SWT. Silap dan salah itu saya mohon banyak kemaafan daripada tuan-tuan semua. Semoga kita sentiasa beroleh petunjuk dan taufik daripada Allah SWT agar menggerakkan kita dalam melakukan apa juga perkara yang membawa kepada kebaikan hidup di dunia dan kebaikan untuk akhirat kita. Kerana berapa ramai manusia yang mahukan kebaikan dunia, lalu mereka lupa untuk kebaikan akhirat yang menjadi tempat tinggal selamanya bagi diri mereka. Aku lihat astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa fawzal mustaghfirin wa najatat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.